Okey, kita nak selesaikan sistem persamaan. Awak boleh guna kaedah mana-mana, tak kisah ikut awak. Cikgu nak guna kaedah penghapusan lah dekat soalan ni. Okey, sekarang untuk kaedah penghapusan, step yang pertama, kita hapuskan satu anu. Ambil dua persamaan, hapus satu anu. Yang kedua, step yang sama, hapus lagi anu yang sama. Yang ketiga, dia macam ni. Okay, so hapus satu anu, jadi kita ambil dua persamaan. Katakanlah kita buat ni, kita ada 3 garisan. So, X tambah Y tolak Z sama dengan 4. X tolak 2Y tambah 3Z sama dengan negatif 6. Okay, so cikgu hapuskan X, dia akan jadi Y tolak-tolak jadi 3Y dekat sini. Negatif 4Z sama dengan 10. Kemudian cikgu ambil yang ni pula. X tolak 2Y tambah 3Z sama dengan negatif 6. Tapi disebabkan dia punya X, hapus X yang hapus anu yang sama, jadi jadi awak kena darab dululah sama ni supaya X ni kita boleh hapuskan. Jadi cikgu darab 2 dululah. Jadi 2X tolak 4Y tambah 6Z sama dengan negatif 12. So 2X cikgu salin balik yang persamaan seterusnya. Jadi cikgu tolak dekat sini, negatif 4 tolak 3 jadi negatif 7Y. 6 tolak ni jadi tambah 5Z sama dengan negatif 19. Okey, kita dah hapus step pertama dah sudah, step yang kedua dah sudah. Jadi kita boleh bawa Sekarang cikgu baru sampai sini. So cikgu nak teruskan step yang sebelah sini pula. Jadi cikgu akan bawa ini dengan ini ke sebelah. So dia jadi 3Y tolak 4Z sama dengan 10. Kemudian tolak 7Y tambah 5Z sama dengan negatif 19. Cikgu dah harapkan dengan 5 ni cikgu dah harap dengan 4 untuk hapuskan Z. So 15Y tolak 20Z sama dengan 50. Negatif 28Y tambah 20Z sama dengan negatif negatif 76. Okey, so ini boleh dihapuskan. Cikgu kena buat tambah untuk hapuskan dia. Jadi 15 tolak dengan 28 dapat negatif 13. Y sama dengan negatif 26. So Y dapatlah negatif 2. Sampai sini boleh? Boleh ke? Kemudian cikgu sambung ke Cikgu, Awati. Y tu 2 kan? Y tu 2. Sorry. Betul. Negatif. Okey. So sekarang cikgu nak pusing balik ke sini. Jadi cikgu pindahkan Y, cikgu gantikan dekat sini lah persamaan ni. Y ni cikgu gantikan dekat sini. So negatif 7 darab 2 tambah 5Z sama dengan negatif 19. So 5Z sama dengan negatif 19. Kita pindah dia jadi positif 14. So 5Z sama dengan negatif 5. Z sama dengan negatif 1. Boleh? Betul kan cikgu buat? Sampai sini? Boleh. Boleh Okey, lepas tu kita teruskan. Kita bawakan pula Y tadi dengan Z ke mana-mana kat sini lah. Boleh ambil 1, boleh ambil 2. Ikut awak.
So X tambah Y kita 2 tolak 1 sama dengan 4. So X sama dengan 3 pindah 11 jadi 1. So X tu sama dengan 1 lah. Boleh sampai sini, okey? So dapat sampai sinilah. Okey. So ada soalan, ada masalah nombor 7? Faham tak? Faham cikgu. Okey, cikgu teruskan nombor 8. Okey, nombor 8. Apa bila kita nampak modulus dalam ni, modulus yang kita nampak ada dua lah. Sama ada dalam vektor atau dalam fungsi lah. So kalau dalam vektor, modulus bermaksud apa? Modulus bermaksud apa? Magnitude. Modulus dalam vektor maksud dia magnitude. Apa formula bagi magnitude? Formula magnitude apa? Punca kuasa X kuasa 2, Y kuasa 2. Tambah kuasa 2. Okey. So kita boleh buat P lah, teruslah formula. Gantikan 5 kuasa 2 tambah negatif 12 kuasa 2. Jadi jawapan dia adalah 13 lah. Okey. So itu konsep modulus dalam vektor maksud dia sama dengan magnitude. So B pula. Nilai K jika P tambah Q adalah selari paksi Y. Okey, katakanlah awak ada paksi Y Paksi Y ni X, ini awak punya Y. So kalau dia selari dengan paksi Y, dia punya garisan tu macam ni lah, dia tegak kan sebab dia selari dengan paksi Y. So kalau awak tengok dekat sini, ada tak pergerakan X? Ada tak pergerakan X? Tak ada. Jadi bila dia kata selari, apa vektor yang selari dengan paksi Y ni? Dia adalah kosong Y. Kenapa dekat X kosong? Sebab tak ada pergerakan X. Kenapa kita letak Y? Sebab kita tak tahu Y tu bergerak berapa kali. Sampai sini faham? Faham tak? Tinggal bahasa lagi. Cikgu baru keterangan konsep ni. Sampai sini kosong Y, faham tak? Faham cikgu? Okey, kemudian bila kita nampak selari, apa kita tahu? Kita kena ada apa? Lambda. Lambda, bagus. So bermakna awak punya macam ni lah. Awak punya jalan awak sama dengan lambda kosong Y. Ini vektor yang selari dengan paksi Y tu. Okey, so baru kita boleh buat. P kita adalah 5 negatif 12 tambah QK tambah 2 3 sama dengan lambda kosong Y. Cikgu cuma samakan bahagian atas sahaja. Sebab atas je yang boleh kita selesaikan. Bawah ni memang tak boleh selesai lah sebab kita tak tahu nilai Y-nya apa. Jadi 5 tambah K tambah 2 sama dengan kosong. Lambda dah kosong-kosong lah. Jadi K dapat negatif 7. Sampai sini boleh? Faham? Apa? Faham. Faham Ada soalan nak tanya tak yang lain? Tak ada, cikgu teruskan? Boleh? Cikgu teruskan Boleh cikgu. Boleh okey. Nombor 9. Raja 5 menunjukkan garis lurus PQ dan garis lurus QR yang bersilang pada titik Q. Okey, so bila dia bersilang pada titik Q bermakna titik Q ni adalah titik persilangan. So kalau kita ada titik persilangan,
Kalau kita tengok gambar rejah ni lah, kalau kita ada titik perselangan, apa kita nak buat? Macam mana kita nak dapatkan titik perselangan tu? Kena buat apa? Persamaan serentak. Bagus. Kita kena buat persamaan serentak. So, tahulah lepas ni, kalau titik tu adalah titik persilangan, jadi kita akan buat persamaan serentak untuk dapatkan titik itu. So, kita tengok dekat sini, soalan minta, soalan A dia minta garis lurus QR. Okay, QR. Dan dia dah bagi PQ punya persamaan adalah Y sama dengan Y tolak 7 sama dengan 2X. So, cikgu pindahkan 2X tambah 7. So, kita dah tahu M pada PQ adalah 2. Macam mana cikgu nak dapatkan M pada QR? Dia dah bagi sini dia 90 darjah. So, kalau dia 90 darjah, macam mana cikgu nak dapat M daripada QR ni? Kena buat apa? M1, M2 sama dengan negatif 1. Bagus, Watif. M1 darab M2 sama dengan negatif 1 untuk dapatkan M pada QR. So, 2 darab M2 sama dengan negatif 1. Jadi, M2 sama dengan negatif 1 per 2. So, ini adalah M kepada QR. So, kalau kita nak buat persamaan, step yang pertama persamaan, step yang pertama kena ada M, yang kedua kena ada titik, yang ketiga ada Y sama dengan M, X tambah C. So, cikgu dah ada M. M cikgu adalah negatif 1 per 2. So, sekarang cikgu nak masuk titik, nak masukkan titik ke mana? Y equal to MX plus C. Cikgu dah ada cikgu punya M. So macam mana cikgu nak gantikan titik ni? Boleh tak cikgu ambil titik P? Masuk dalam persamaan QR ni. Tak. Tak, kenapa tak boleh? Dia bukan pada garis QR. Dia tidak berada pada garis QR. So kalau kita nak dapatkan persamaan QR ni, kita boleh ambil titik Q atau titik R sahaja. So kita masuk ke titik R lah sebab titik R dah ada kan. So ini adalah 10 kosong. Jadi kosong sama dengan negatif 1 darab 2 darab 10 tambah C. So C dapat 5. Jadi persamaan kita adalah Y sama dengan negatif 1 per 2 X tambah 5. Itu untuk soalan A. Sampai sini faham? Faham cikgu. Okey, cikgu teruskan untuk soalan B. Kita dah tahu persamaan pada PQ, kita dah tahu pada persamaan pada QR. Jadi untuk dapatkan titik Q, kita kena buat persamaan serentak. So, cikgu buat kat bawah Y sama dengan 2X tambah 7. Satu lagi. Y sama dengan negatif 1 per 2X tambah 5. Okey, jadi kita buat persamaan serentak lah. Boleh guna kaedah penghapusan atau kaedah penggantian. Ikut awak mana lah awak suka. So 2 tambah 2 tambah lagi 1 per 2 dia dapat 5 per 2 X tambah 2. So cikgu pindahkan ke sini. Dapat negatif 2 sama dengan 5 per 2 X. So X dapat negatif 4 per 5. Boleh? So cikgu gantikan X cikgu yang cikgu dapat ni, cikgu gantikan dekat sini. Boleh juga pada persamaan kedua, mana-manalah. Sebab titik itu berada di atas QR dan dia juga berada di atas Q. Y sama dengan 2 darab negatif 4 per 5 tambah 7. Dapatlah jawapan awak 27 per 5. So titiknya adalah negatif 4 per 5, 27 per 5. Sampai sini faham? Faham cikgu. Ada soalan nak tanya? Tak ada, cikgu teruskan. Okay, cikgu teruskan
10A, dia kata daripada graf cari nilai Y apabila X sama dengan 14. So kita kena tengok ini adalah X, ini adalah Y per X. So kita dah memang dah tahu X tu sama dengan 14. Soalan minta cari nilai Y. So 14 tu kat sini kan. So dapatlah jawapan kat sini 11. Tapi yang kita dapat 11 ni adalah Y per X. So kita kena buat lah. Y per X sama dengan 11. So Y bahagi X kita adalah 14 sama dengan 11. So Y sama dengan 154. Faham tak untuk soalan 10A? Boleh? Ke tak faham? Kita dah tahu kan kat sini, kita dah tahu dekat sini 14, X dia 14, dia tanya Y-nya berapa. Yang kita dapat 14 kat sini, nilainya adalah Y per X sama dengan 11. Soalan cuma minta Y sahaja. Jadi kita gantikanlah nilai X yang 14 ni masuk dalam ni untuk dapatkan nilai Y sahaja. Faham? Faham, cikgu. Okay, kita teruskan dengan soalan B. Membeli ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan ni dengan keadaan P ialah pemalar. Suatu garis lurus diperolehi dengan memplot X, Y melawan X kuasa 3. So yang pertama untuk jawab soalan hukum linear, kita linearkan persamaan. Macam mana kita nak linearkan persamaan? Kita kena tengok paksi Y. So macam mana Y boleh jadi XY? Apa yang kita buat dekat persamaan tu? Darab X. Darab X. So kita darabkan semua ni dengan X. Kita akan dapat XY sama dengan 3X kuasa 3 tambah P. Sampai sini boleh? Boleh. Yang kedua kita Cikgu tambah P ke tolak P? tolak P. Tolak P. Okey. Lepas tu nombor 2 kita kena tentukan Y equal to MX plus C. Kita tentukan ni apa benda? XY ni apa? Paksi. XY ni apa? Y. Paksi Y. 3 apa? Kecerunan. M. X kuasa 3? Paksi X. Paksi X. Ini yang tak ada langsung X atau Y? Pintasan Y. Pintasan Y. Okay. So nombor 3 kita cari M dan C dia. So M kita adalah ni kita dah tahu 03. Untuk kita nak elak daripada kesilapan, kita tahu paksi X kita adalah X kuasa 3, ini adalah X kuasa 3, ini adalah XY. So kita boleh tolak macam biasalah. 8 tolak 3. M kita dah tahu, M tu sama dengan 3. So M ni kita boleh cari dekat graf. So 8 tolak 3 bahagi Q tolak 0 sama dengan 3. So 5 bahagi Q sama dengan 3, jadi Q sama dengan 5 per 3. Boleh faham? Faham cikgu? Apa Muiz? Boleh tak Muiz? Boleh cikgu. Boleh okey. Lepas tu kita nak cari C pula. C kita kat sini kita dah tahu C tu bersamaan dengan negatif P kan? Daripada sini kita dah tahu C tu bersamaan dengan negatif P. So kita bandingkan dengan graf. C dekat graf berapa? C dekat graf berapa? Lintasan Y pada graf berapa? 3. So sama dengan negatif P. So P dapat negatif 3. Faham? Yang lain ada soalan tak?
Tak ada ke? Okay, kalau tak ada kita teruskan lagi. 11A, dia beri bahawa hubungan Y ialah kuasa 2 bahagi. Maknanya kosong adalah kuasa 2 bahagi kosong, 1 adalah kuasa 2 bahagi 1, 4 adalah kuasa 2 bahagi 2. Itu maksud dia. So sekarang soalan minta cari image. Jadi kalau cikgu punya ayat tadi, kosong adalah kuasa 2 bahagi kosong, jadi ini akan jadi objek, ini adalah image-nya. Jadi kalau objek apakah image bagi 9? Apa image bagi 9? 9 kuasa 2 bagi 3. 3. So A1 tu 3 lah. Nombor 2, ungkapkan hubungan tu dalam pasangan tertib. Pasangan tertib dia mesti ada pasangan mesti ada objek, mesti ada image. Cara dia penulisan tu macam ni. Tu cara penulisan pasangan tertib. So, kita buatlah kosong kuasa 2 bagi kosong. 1 kuasa 2 bagi 1. 4 kuasa 2 bagi 2. 9 kuasa 2 bagi 3. 16 kuasa 2 bagi 4. Yang lain tak perlu tulis sebab pasangan tertib ni kita hanya letak objek dengan image sahaja. Okey, boleh? Faham? Faham cikgu. Okey, 11B. Suatu fungsi F ditakrifkan oleh ni. Kenapa bila soalan fungsi, bila ada pecahan je mesti wujud benda ni. Benda ni menyatakan kalau awak masukkan nilai H ke dalam X, cikgu ulang mula, bila awak jumpa soalan fungsi yang ada pecahan, mesti dia akan bagi syarat ni. Syarat ni, syarat sebelah dia. So syarat dia, kenapa X tu dia tak boleh sama dengan hash? Sebab bila awak gantikan hash itu ke dalam X ini, nilai persamaan awak akan jadi something kat atas ni. Something kat atas ni dia per kosong. So apabila semua, bila mana-mana persamaan dia per kosong, dia akan jadi tidak tertakrif. Maksudnya tak ada nilai lah, tak tertakrif. Jadi kita tak boleh masukkan nilai H. So, sebab tu wujudnya syarat dekat sebelah sini. Itu konsep Faham tak? Faham tak konsep yang cikgu cakap ni? Syarat ni hanya wujud bila ada pecahan. Itu yang pertama. Syarat tu wujud bila ada pecahan. Yang kedua, kalau awak gantikan nilai tu ke dalam awak punya X, dia akan menyebabkan persamaan awak tu dia per kosong. Menjadikan awak punya fungsi tu tidak tertakrif. Jelas tak awak punya konsep dekat sini? Jelas. Okay, macam mana nak dapat B1 bila soalan tanya nilai H? So kalau awak dah faham konsep tadi, apa yang cikgu nak buat untuk dapatkan nilai H tu? Punca kuasa. Kunci kuasa? Tadi cikgu cakap apa? Kalau cikgu gantikan nilai H ke dalam X ni, apa yang berlaku kepada persamaan? Jadi per kosong. Dia jadi perkosong, so dia tidak tertarik. Sebab itulah dekat syarat dia ni, dia kata tak boleh gantikan hash tu. Kecuali nilai lain boleh, kecuali hash. So apa kita nak buat bila kita jumpa soalan macam ni, tadi kita dah faham konsep. Jadi kita tahulah kalau kita gantikan hash ke dalam ni, kita akan jadikan bawah dia tu bersama dengan kosong lah. Jadi kita gantikan hash dalam bawah ni, tambah 3 sama dengan kosong. So hash sama dengan negatif 3/2. So itulah yang negatif 3/2 itulah yang menyebabkan bawah dia jadi kosong dan menjadikan fungsi itu tidak tertakrif. Faham tak? Cikgu. Apa dia Zul? Faham. Faham Yang lain macam mana? Faham cikgu.
Okey. Jadi awak kena ingat mana bila-bila je awak jumpa tidak tertakrif ke apa, keyword dia tidak tertakrif ataupun dia ada syarat tak boleh sama dengan benda tu, apa kita buat? Ambil nilai dekat bawah, pecahan kat bawah ni, kita samakan dengan kosong, jadi itulah nilai kepada awak punya syarat tadi. Jelas? Jelas cikgu. Okey, B2. Jika S kuasa 2, jika X sama dengan 2 dipetakan kepada diri sendiri. Apa maksud dipetakan kepada diri sendiri di bawah F? Maksud dia objek dengan image dia akan sama. So kalau objeknya 2, image dia, kalau objeknya 2, image dia 2. 2 juga itu soalan, kalau soalan lain dia kata fungsi itu dipetakan di bawah dirinya sendiri. So fx sama dengan x lah. Tapi sekarang dia kata x tu sama dengan 2. Jadi f2 sama dengan 2. Kalau dia tak nyatakan nilai 2, dia kata fungsi itu dipetakan di bawah dirinya sendiri. Jadi fx sama dengan x. Jelas tak? Jelas. Okay, so kita gantikan lah kita punya ni. Okay, cikgu padam balik kat sini. Cikgu gantikan setiap x ini dengan 2. So 2 tambah k bahagi 2 darab 2 tambah 3 sama dengan 2. So cikgu boleh pindahkan lah 2 tambah k sama dengan 2 darab 7. So 2 tambah k sama dengan 14, k sama dengan 12. Boleh B2? Faham? Faham cikgu. Okey, cikgu teruskan nombor 12. Punca-punca bagi persamaan kuadratik ialah M dan N, manakala punca-punca bagi persamaan kuadratik ni ialah M tambah N. So ini adalah punca, nak cari persamaan dengan punca yang baru. Persamaan dengan ini corak cari Kalau awak nak tengok cikgu punya nota ni, cikgu dah masukkan dalam cikgu punya sebelum ni ada link cikgu kan, cikgu punya my link tu. Awak boleh carilah nota ni, cikgu dah letak nota cikgu. So cari yang pertama step dia, awak kena banding dengan X kuasa 2 tolak hash TP X tambah hash DP sama dengan kosong. Yang kedua, hash TP, cari hash TP dengan hash DP dia. Yang ketiga, okey, tanpa mencari, hitung nilai. Okay. HDP baru, HDP baru. Okay. So kita ada persamaan ni kat sini. Jadi cikgu buat 2x kuasa 2 tambah 5x tambah 9 sama dengan kosong. So sebelum kita bandingkan dengan x kuasa 2 tolak HDP x tambah HDP, benda yang pertama awak kena buat adalah pastikan x kuasa 2 awak ni nilai dia adalah 1. Jadi sekarang ni dia ada 2 kat depan. Jadi apa kita nak buat? Kita akan bahagikan semua dengan 2 supaya nilai tu akan jadi 1 di hadapan x kuasa 2. So x kuasa 2 tambah 5 per 2x tambah 9 per 2 sama dengan kosong. Sampai sini boleh? Boleh. So x kuasa 2 tolak HTP x tambah HDP sama dengan kosong. So kita nampak dekat sini, nampak tak ni? 5 per 2 sama dengan negatif HDP, manakala 9 per 2 sama dengan HDP. Kita samakan benda yang tak sama. Sebab x kuasa 2 sama, jadi kita tak perlu samakan lah. So negatif HDP sama dengan 5 per 2, HDP sama dengan 9 per 2.
So HTP kat sini adalah negatif 52. Apa itu HTP? HTP adalah hasil tambah punca. Dan dia dah bagi pun punca-punca bagi persamaan itu ialah M dan N. So kita dah tahu M dengan N ni adalah dia punya punca. So kalau cikgu tanya, apakah hasil tambah punca dia? Hasil tambah puncanya adalah? Negatif 52. Tak. Ni sekarang M dengan N ni kan dia punya punca. Apakah puncanya? M M tambah N. tambah N. Bagus. M tambah N. Sama dengan negatif 5/2. Okey. Sebenarnya HDP ni pula hasil darab punca. Hasil darab punca dia apa? MN. MN sama dengan 9/2. Sampai sini boleh? Ya. Tak, nanti saya transfer. Tolong ambil kan? Boleh tak sampai sini? Boleh cikgu. Okay. So, dia bagi tahu manakala ini persamaan dia, persamaan lain pula. Px kuasa 2 tolak 3x tambah q sama dengan kosong. Dia kata punca-puncanya adalah M tambah 2 dengan N tambah 2. So kita pastikan yang sama lah. Kita pastikan dulu x kuasa 2 tu ada benda kat depan tak? Kita kena pastikan satu lah kat depan dia. So sekarang ni kita ada P. So apa nak buat dengan P tu? Bahagi. Bahagi dengan P. Ni bahagi P, ni bahagi P. Ini pun bahagi P. So kita dapat x kuasa 2 tolak 3px tambah q per P sama dengan kosong. So kita nak bolehlah banding x kuasa 2 tolak HTPX tambah HDP. Boleh awak bagi tahu cikgu tak? HTP-nya berapa? Tiga per P. Bagus. Kenapa bukan negatif 3/P? Sebab Dia dia dengan negatif HTP. Sama kan? Negatif dengan negatif sama. Yang tak sama cumalah 3/P dengan HTP saja. Negatif-negatif sama. Okey, seterusnya kita ada HDP sama dengan Q per P. Okey, tolong bagi tahu cikgu HTP kita sekarang berapa untuk persamaan ini? Berapa HTP kita sekarang? Dia punya persamaan ini, dia punya punca adalah M tambah 2 dengan N tambah 2. So HTP kita berapa? Hasil tambah punca kita berapa? M tambah N tambah 4. Bagus. M tambah N tambah 4. Yang lain faham tak mana dapat M tambah N tambah 4? Yang lain ni jangan diam. Faham Faham. So kita dah nampak kat sini. Tadi dekat persamaan yang pertama, dekat persamaan yang pertama kita dah ada pun M tambah N ni kan? So kita boleh gantilah M tambah N tu dekat sini. Jelas tak? Lepas tu dia kata kat sini tanpa mencari nilai M dan N. Tanpa kita cari pun kita boleh dapat nilai P dan Q tu. Faham? So kita boleh gantilah negatif 5/2 tambah 4 sama dengan 3/P. Boleh tak? Boleh cikgu. So P dapatlah jawapan. Tekan kalkulator berapa dapat jawapan P? Berapa awak dapat? Dapat tak P tu 2? Dapat 2? Dapat cikgu. Okay, so sekarang kita nak cari HDP pula. So macam mana nak cari HDP? Hasil darab punca. So punca kita adalah M tambah 2 dengan N tambah 2. Jadi
M tambah 2 darab. Sebab hasil tambah punca. Hasil darab punca. So kita darablah kedua-dua punca kita itu tadi. So M darab N jadi MN. M darab 2 jadi 2M. Jadi 2N tambah 4. Okey, kemudian MN dah ada belum MN? MN kita berapa? MN kita berapa? 9/2. 9/2 tambah, boleh tak awak faktorkan 2 ni? Kalau cikgu faktorkan 2, apakah nilai dekat situ? MN. MN? M tambah N. M tambah N. Nampak tak? Ini 2, ini pun 2. Jadi bila cikgu faktorkan 2, dalam tu akan jadi M tambah N lah. Boleh? Boleh. So M dengan N, M tambah N kan kita dah ada tadi ni M tambah N kita. Cikgu boleh gantikan kat sini lah. Jadi 9/2 tambah 2 darab negatif 5/2 tambah 4 sama dengan Q/2. So kita boleh, awak tengah kalkulator, awak punya Q dapat berapa? Awak dapat berapa Q awak? Kenapa saya beli satu tak? Saya ada 2. Satu kan? Dia tak buat 2 kan? Yang lama ni dapat 2 satu kan? Tak apalah. Dia salah tengok kot. Dapat berapa Q tu? 7 cikgu. Betul. Q dapat 7. Boleh? Faham tak soalan ni? Cikgu, Ya? boleh cikgu tunjuk tak? Apa tu? M tambah N. M tambah 2 dengan N tambah 2. 2M tambah 2N, faktoran dia. Bukan cikgu, yang HTP tu, yang nak buat HTP. HTP ni. Macam mana dapat M tambah N tambah 4 ni? Ini cikgu. Kan M tambah 2 tambah N tambah 2. M tambah N tambah 4 lah. Dia tambah je kan? Baik cikgu. Boleh? Boleh guys? Boleh cikgu, boleh. Okay. So kita teruskan dengan soalan B. Dia kata persamaan mempunyai 2 punca yang sama. Apa maksud 2 punca yang sama? Bila kita nampak je keyword 2 punca sama, apa maksud dia? B kuasa 2 tolak 4AC. Apa kalau punca sama? Sama dengan kosong. Sama dengan kosong. So dia ada 3 soalan Sama yang dengan keyword dia macam ni. kosong. 2 punca sama, 2 punca berbeza, tiada punca nyata. So ada keyword dia 3 macam ni, kita kena guna formula B kuasa 2 tolak 4AC lah. Jelas tak? Jelas tak? Jelas Okey, cikgu teruskan. Jelas cikgu. So B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. So kita tengok dekat persamaan ini, adakah persamaan ini dah ada dalam kedudukan persamaan am? Dah macam persamaan am belum? Apa itu persamaan am? AX kuasa 2 Bagus. tambah BX AX tambah C. kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Itu adalah persamaan. Persamaan am. Dah dalam keadaan persamaan am belum benda ni? Belum. Sudah. Nampak tak? AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Situ langsung tak ada X.
So dia dah ada dalam keadaan A, X kuasa 2 tambah BX tambah C. Jelas tak? Bolehlah kita masukkan dalam ni. Jelaskan. So awak punya apa tu? Awak punya B kuasa 2 awak berapa? B awak berapa? Punca kuasa P kuasa 2 tolak 4 darab A-nya berapa? 2. C awak berapa? Negatif Q tambah Negatif Q 1. tambah 1 sama dengan kosong. Okey. So baru kita boleh selesaikan ni. Dia minta apa? Ungkapkan P dalam sebutan Q. So kalau ungkapkan P kita kena singgalkan P lah. Jadi punca kuasa P kuasa 2 nilai dapat P lah tinggal. Tolak, cikgu darabkan dulu ni supaya kita tak buat silap. Negatif Q tambah 1 sama dengan kosong. So P tambah 8Q tolak 8 sama dengan kosong. So P sama dengan 8 tolak 8Q. Faham tak? Kita dah singgalkan P lah. Boleh? Boleh ke? Yang lain ada soalan nak tanya tak? Tak ada, cikgu teruskan. Kita pergi soalan 13. Soalan 13. Dia dah bagi nisbah RS, nisbah SQ. RS 2, SQ 3. So Q ni adalah suatu titik tembereng garis lah. So jadi kita nak kena guna formula tembereng garis. So kita tulis dulu macam ni. R ni adalah 3, 4. S adalah 5, 0 dan Q kita tak tahu. X, Y. 2, 3. Okey. Apa kita nak buat mula-mula? Dapatkan titik Q tu. Apa kita buat mula-mula? Titik S letak dekat hujung. Bagus. Titik S letak paling hujung. So S 5, 0. Lepas tu apa kita buat seterusnya Watif? Silangkan nisbah. Okay, silangkan nisbah. Okey, lepas tu kita buat X dulu. Baru buat Y. Okey, teruskan Watif. 3 darab 3 tambah 2 darab X per 5. Okey, Lepas seterusnya. tu titik Y 3 darab 4 tambah 2 darab Y per 5. Okey, lepas tu apa kita buat? Lepas tu bandingkan X dengan X, Y dengan Y. Okey, bagus. So 5 sama dengan 9 tambah 2X bahagi 5. So kat sini dapat 25. So 25 tolak 9 dapat 16. X dapat 8. Okay, 0 sama dengan 12 tambah 2Y bahagi 5. So negatif 12 sama dengan 2Y. Y dapat negatif 6. So kita punya titik Q kita adalah 8 negatif 6. Yang lain boleh faham? Faham cikgu. Okay, nombor 2 pula kita dah tahu kat sini. Kita ganti dulu 8 negatif 6. Logik tak 8 negatif 6 dekat bawah ni? Logik tak Q tu 8 negatif 6? Logik. Logik. Tengok kedudukan dia tu. Okay, so kita cari luas PQR pula. So, Najwa, tolong Najwa. Tolong bagi cikgu macam mana nak cari dia punya luas ni Najwa. 1/2. Lepas tu? Letak mana-mana titik boleh kan cikgu? Boleh. 8. Bawah dia negatif 6. Okay. Lepas tu 3.
4, Mm-mm. so negatif 4, so negatif 3, Okey. 8, negatif 6. Okey, bagus. Teruskan. 1/2. 32 Mm-mm. tambah negatif 9, Lepas tu, lepas tu tambah 24, mm-mm. so tolak 24, Tolak 24, ya ke? tambah 24, Tambah 24, lepas tu. so tambah 16, Okey, bagus. Teruskan. tambah 18. Okey, okey. Jadi jawapan akhir dapat berapa? Dapat tak? 52.5. Dapat. Okey, yang lain faham Sikit lagi. Soalan B, 13B. Okey, terima kasih Najwa. Okey, kita pergi soalan B. Kata titik Z bergerak dengan keadaan jarak ni dari titik P. So Z dari titik P. So ZP lah. Sama dengan adalah tu adalah sama dengan, lepas tu sentiasa 2 kali jaraknya dari titik Q. So 2 ZQ. Faham tak macam nak keluarkan dia? Boleh? Cikgu dah keluarkan maklumat tu. Z titik P, so ZP lah. Adalah tu sama dengan 2 kali tu 2. Jaraknya dari titik Q sama dengan ZQ lah. Boleh? Boleh cikgu. Okay, so Z tu kita tak tahu jadi dia adalah XY. P kita adalah negatif 4, negatif 3. XY, Q kita adalah 8, negatif 6. Jadi kita ganti masuk je lah dalam formula. Formula bila soalan minta persamaan lokus, kita kena guna formula jarak. So kita formulanya adalah perbezaan X kuasa 2 tambah perbezaan Y kuasa 2. So X tolak-tolak 4 dia jadi tambah lah. X tambah 4 kuasa 2 tambah Y tolak-tolak 3 dia jadi Y tambah 3 kuasa 2. So 2 kat luar punca kuasa X tolak 8 kuasa 2 tambah Y tambah 6 kuasa 2. So kita kuasakan dua kiri kanan. So ini dah terhapus lah punca kuasa kat sini. So kita boleh kembangkan bawah ni. Kita akan dapat X kuasa 2 tambah 8X tambah 16 tambah Y kuasa 2 tambah 6Y tambah 9 tambah sama dengan, ini jangan lupa ini kena kuasakan 2. So ini akan jadi 4 lah. 4 dalam kurungan punca kuasa itu dah terhapus. So kita akan kembangkan bawah ni pula. X kuasa 2 tolak 16X tambah 64 tambah Y kuasa 2 tambah 12Y tambah 36. So kita kembangkan dia satu-satu, kembangkan semua. Dan jawapan akhirnya adalah, nanti korang try kembangkan. Cikgu bagi jawapan akhirnya adalah X kuasa 2. Bateri pun nak mati sekejap. Ada masalah untuk 4 soalan ni, soalan 2. Pandang ini simple expansion kan. Yang kedua, senaraikan kesamaan. Yang ke-6, bilangan paksi simetri. 7, faktor. Ada masalah soalan. Nanti korang try nanti. Jawapannya adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 24X tambah 14Y.
C. Sorry, Cik Rata lost connection tadi. Boleh offkan balik adik. Off pula. Kita tutup live kita ni. Okay.